الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadis yang ke-38, kebahagiaan hakiki, daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi pada nombor hadis 3591 dan Al-Hakim. Dan Hakim telah mensahihkan hadis ini pada jilid yang pertama pada nombor hadis 714. Lafaz hadis telah dipersetujui oleh Imam Al-Zahabi. Manaqib Qutbah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qutbah bin Malik Al-Tha'labi daripada Bani Sa'labah bin Zibyan. Dikatakan juga Al-Zibyan iaitu bapa saudara kepada Ziyad bin Alaqah. Imam Bukhari dan Imam Ibn Abi Hatim berkata, beliau, yakni Qutbah, merupakan sahabat, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetap di Kufah. Berkata Ibn Sakan, beliau termasuk di kalangan ahli Kufah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita juga disajikan dengan hadis yang juga pendek sebagaimana minggu-minggu lepas, yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya bersifat jami' dan juga mani'. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur dengan pertuturan yang ringkas, namun memberi maksud dan makna yang menyeluruh. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan kata-kata yang sempurna. Artinya Nabi kalau dia bercakap, bahasanya sempurna, makna dan pengertiannya sempurna, dan ia mencakupi seluruh perkara. Dalam hadis yang sahih ini, antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi berdoa, Allahumma jannibni, ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku munkaratil akhlak, akhlak yang buruk. Berkata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dalam menjelaskan maksud setiap patah perkataan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada kemungkaran akhlak, maksudnya perasaan hasad, dengki dan segala penyakit hati. Itu maksud mungkaratil akhlak pada pecahan yang pertama. Yang kedua, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal a'mal, dan perbuatan. Maksud perbuatan di sini kata Imam Al-Munawi ialah al-kabair, dosa-dosa besar. Yang pertama merangkumi penyakit hati, kemungkaran hati, hasad, dengki. Yang kedua ialah amal, yakni perbuatan zahir yang bersifat dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, bila disebut ahwa, yakni hawa nafsu, yang dimaksudkan dengan hawa nafsu ialah kecenderungan pada hawa nafsu sehingga menguasai diri. So, kita kalau nak sesuatu sampai menguasai diri kita, maka dia akan merugikan akhirat kita. Tak salah kita nak bernafsu dan berhawa nafsu kepada perempuan, kepada kekayaan, kepada pangkat, tapi jangan sampai ia menguasai kita. Seorang kalau nak pangkat, lalu keinginannya pada pangkat menguasainya, maka dia akan sanggup buat perkara yang tidak baik. Seorang dia nak kaya, lalu kekayaan itu menguasai dirinya, maka barangkali dia tidak memilih jalan halal atau haram, dia ambil belaka. Kan itu nafsu ni, kehendak, keinginan tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan biar dikuasai kita, biar kita kuasai dia,
supaya bila dia berkeinginan yang melampau, kita kata tak boleh, ini haram, ini syubhat, ini tak boleh dan sebagainya. Bila nafsu nak pada perempuan, okeylah nak pada perempuan, sebab kepada merebaknya, berkembang biaknya zuriat. Tapi bila nafsu sampai peringkat nak bini orang, itu masalah. Maka kena kontrol. Sampai nafsu sampai peringkat nak kahwin 5, itu tak boleh. Di sini diminta atau kita minta dari Allah supaya kita mampu menguasai kemungkaran akhlak kita, kemungkaran hawa nafsu kita. Biar hawa nafsu kita benar-benar selaras dan selari dengan kehendak syarak. Kalaupun kita nak kahwin dengan perempuan yang halal untuk kita kahwin, kalaupun kita nak kaya dengan cara yang halal untuk kita kaya, kalaupun kita nak pangkat dengan cara yang halal kita dapat pangkat, kalaupun kita nak segala perkara atas dunia ni saudara, biar cara yang betul. Kemudian disebut yang keempat, Nabi SAW berlindung daripada al-adwa, penyakit-penyakit. Apa maksud penyakit di sini? Penyakit-penyakit yang menyebabkan manusia lari dan payah nak dirawat, seperti juzam, baros, kusta, penyakit sopak, penyakit gila. Penyakit macam ni kita berlindung pada Allah. Demam tak apa, sesema tak apa, dan sesema burung sudah, sesema okey, batuk okey. Sebab penyakit ini orang tak lari daripada kita. Tapi kalau kena penyakit gila babi, kalau kita misalnya kena penyakit kusta, semua orang akan lari pada kita. Semua orang malu dengan kita. Kerana itu perkataan adwa di sini kata Imam Munawi, penyakit-penyakit yang sukar untuk dirawat, penyakit-penyakit yang manusia jauh dari kita, penyakit-penyakit yang menyebabkan kita malu. Kita sendiri malu dengan penyakit tersebut. Kalau demam, kita tak malu nak jumpa orang. Tak ada orang kenapa hari itu tak keluar, dia malu sebab dia demam. Tak ada orang akan malu dengan penyakit demam. Tapi orang akan malu dengan penyakit-penyakit yang boleh mengaibkan dirinya. Seperti kita sebut kusta tadi, seperti sopak tadi, seperti gila tadi. Ia memalukan. Kalau kita nak sebut ni anak, salah seorang anak kita gila, malu kita. Maka penyakit ini kita berlindung kepada Allah. Maka ini makna ikhtisar yang disebut oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir ketika mana menafsirkan patah-patah setiap hadis atau perkataan ini. Baik, kita lihat pengajaran hadis. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, bahagia ialah suasana senang, aman, damai serta gembira. Sedangkan kebahagiaan pula ialah perasaan bahagia, kesenangan hidup, kemujuran, keberuntungan. Istilah kemujuran ni artinya mujur tak berlaku macam tu. Perkataan mujur, saya tak tahu sini orang guna mujur atau tidak. Tapi orang di Pantai Timur biasa perkataan mujur. Mujur ni maknanya alhamdulillah saya tak kena macam tu, terselamat artinya. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada nilai dan etika yang tidak baik, akhlak yang rendah dan rosak, boleh menyebabkan seseorang lebih teruk dan hina daripada binatang. Hadis di atas menunjukkan Rasulullah SAW memohon perlindungan Allah daripada 4 perkara. Pertama, akhlak yang mungkar. Kerana ianya bercanggah dengan matlamat diutuskan Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat Al-Jarud dan lainnya lagi, sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan segala akhlak yang mulia. Yang kedua, amalan yang mungkar, natijah daripada akhlak yang merupakan amalan hati. Jika sekiranya rosak dan buruk mengakibatkan perlakuan dan perangai yang buruk, ini kerana hati sebagai raja dan rakyat yang mematuhinya adalah segala anggota. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu, bukan jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya pada jasad terdapat segumpal darah. Jika elok, nescaya eloklah seluruh jasad, dan jika rosak, nescaya rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, kemungkaran hawa nafsu. Ini kerana nafsu yang tidak dikawal oleh syariah ilahi akan melakukan pelbagai jenis kemaksiatan dan kejahatan. Ianya akan dirancang dan diatur untuk mengikut tuan nafsu tersebut. Hal ini sudah tentu membawa kecelakaan dan kerugian yang sebenarnya bagi mereka yang mengikut nafsu. Yang keempat, penyakit yang kronik.
Kerana manusia mempunyai pelbagai jenis penyakit. Jika penyakit yang dihidapi itu parah dan kritikal yang menyebabkan manusia boleh lumpuh, keadaan tersebut boleh menghalang seseorang daripada menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, sama ada amanah terhadap Allah atau sesama manusia. Antara penyakit kronik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan ialah gila, kusta, penyakit sopak dan penyakit-penyakit yang dianggap kritikal atau bahaya pada zaman ini seperti kanser, AIDS, HIV dan lain-lain. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Allah, berdoa supaya dilindungi akhlak. Apa nilai akhlak dalam Islam? Apakah nilai akhlak? Sehingga Nabi menyebut sebab misi utama perutusannya, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak, mahasinal akhlak dan salihul akhlak. Dan riwayat yang berbeza, sama dalam Muwatta atau dalam kitab Sunan Baihaqi, iaitu tidak akan diutuskan melainkan bagi menyempurnakan akhlak. So apa nilai akhlak? Sehingga Nabi SAW bila diceritakan kepada baginda seorang yang berpuasa, yang berqiyam, tetapi lidahnya suka sakitkan hati jiran tetangganya, Nabi kata dia dalam neraka. Itu nilai akhlak. Seorang yang sembahyang, berpuasa, tapi lidahnya suka menyakitkan jiran tetangga, kata Rasulullah, ya finnar, di dalam neraka. Manakala seorang lagi ialah sembahyang tak seberapa, ibadat tak seberapa, namun dia suka menghadiahkan kepada jiran-jirannya makan makanan, minum minuman, kata Nabi SAW, dia di jannah, dia dalam syurga. Dia hadis munafik. Bila Nabi menyatakan salasun man kunna fihi kana munafiqan. Wa iza sama au salla au hajja au i'tamara. Siapa yang ada 3 perangai ini, maka dia munafik, walau dia puasa, walau dia sembahyang, walau dia haji, walau dia umrah. Ya, Nabi sebut ibadat belaka ni. Gagal ibadat ni bila tak ada akhlak. Maka Nabi menyebut iza haddasa kada, wa iza wa'ada akhlak, wa iza tu'mina khan, wa iza tu'mina khan. Bila bercakap bohong, berjanji mungkin, dia beri amanah khianat. Walau dia puasa, walau dia haji, dia tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Kerana itu akhlak suatu perkara yang tinggi dalam Islam. Dan kemuliaan Rasulullah, Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad bukan sebab hartanya, bukan sebab pangkatnya, bukan sebab kerasulannya, tapi sebab akhlaknya. Nabi SAW tidak dipuji dengan pangkat kerasulannya, tidak juga dipuji dengan pangkat kenabiannya, tapi dipuji dengan pangkat akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mengatasi akhlak yang mulia. Dan itu bila Rasulullah duduk bersama sahabat, para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicinta oleh Allah? Wahai Rasulullah, apakah dia khairu ma u'tiyal insan, suatu yang paling baik diberikan oleh Allah kepada manusia? Maka apa jawab Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Sehingga Nabi menyatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, paling elok akhlaknya. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam riwayat lain, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling elok akhlak dengan keluarganya, anak isterinya, dan akulah paling baik akhlak dengan anak isteri aku. Seorang yang kita nampak sembahyang, buat ibadat itu dan ini, tapi dengan anak, dengan isteri gagal. Dia tak ada akhlak dengan isterinya, mereka nak marah, dia kerja dia. Dia boleh berlembut dengan jawatan kuasa lain, dia seorang mutawil, lembut-lembut dengan pelanggan dia, tapi dengan isteri siap, dengan anak-anak siap. Seolah-olah akhlak untuk anak dan isteri tak ada guna. So orang ni sebenarnya rendah nilainya di sisi Allah. So kita selalu menyangka bahawa isteri dan anak-anak kita ni tidak ada nilai bila kita buat ibadat pada mereka. So kita lihat bila kita senyum dengan orang, senyum dengan bos, nampak ada nilai lah. Barangkali prestasi cemerlang lah, tahun ni senyum selalu dengan bos. Kita selalu senyum dengan majikan kita, kita senyum dengan pelanggan kita. Barangkali tahun ni atau bulan ni banyak sikit lah barang kita laku, sebab kita nampak value dia, nilai. Tapi bila nak senyum kat isteri, apa nilai kita nampak? Isteri yang baru 2 hari kahwin biasa lah senyum. Isteri yang kita 20 tahun kahwin ni, apa nilai, value yang saudara rasa boleh senyum pada dia, bila bercakap lunak, bercakap lembut dengan dia?
Bila bergaul sendiri dengan dia, apa nilai saudara nampak? Kita nampak macam tak ada apa. Lihat untungnya akhlak kita. Walau orang ni yang lebih berhak mendapat kebaikan kita. Orang ni lebih berhak mendapat senyuman kita. Orang ni lebih berhak mendapat muamalah yang baik dari kita berbanding orang lain. Orang ni yang patut menerima toleransi daripada kita berbanding orang lain. Kita dengan pelanggar toleransi, Masya Allah, hebat. 3-4 hari tak selesai masalah toleransi. Dengan isteri tu dia tak tahu, tak boleh. Terus tak buka ruang untuk diplomasi. Dengan anak-anak tak boleh. Kita lupa ruang diplomasi lebih berhak pada isteri dan anak-anak. Saudara, kita kena ingat, bila runtuh keluarga, ia bererti runtuh masyarakat. Walau kita dengan masyarakat nampak macam baik, tapi institusi keluarga runtuh, kita dianggap gagal. Kerana itu Nabi SAW amat tekan persoalan keluarga dan persoalan akhlak. So Syekh Muhammad Ghazali dalam bukunya Khuluqul Muslim, cukup bagus kalau saudara ada buku ni dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Mukaddimah saudara baca, cukup hebat. Bila beliau menyatakan kenapa Allah SWT meletakkan nilai akhlak sebagai kemuliaan orang Islam. Taraf, Tuhan tak letak harta, Tuhan tak letak pangkat, keturunan atau nasab. Kerana ia mampu dimiliki oleh semua orang. Dan kita tidak mengeluarkan modal yang besar untuk dapat benda tu. So kita nak senyum, modal besar nak senyum. Belum menabur 1 juta sebelum senyum. Tak, kita boleh senyum. Saudara mungkin nak pangkat, saudara kena melabur. Saudara nak datuk, kena melabur. Saudara nak itu, mesti saudara ada buat sesuatu, pelaburan. Tapi untuk akhlak, ada tak pelaburan dia? Kos dia? Tak. Senyum tidak suka. Saudara nak bersedekah, tidak suka. Saudara nak bercakap baik, tidak suka. Orang miskin boleh buat, orang kaya boleh buat. Orang atas boleh buat, orang bawah boleh buat. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi satu diskriminasi, penghalang atau hijab. Arti Allah beri satu persaingan terbuka pada orang miskin, orang kaya, orang berkuasa dan orang tak ada kuasa. Lelaki, perempuan, kanak-kanak dan orang tua. Persaingan terbuka. Kerana itu bila orang tu ada akhlak yang baik, sebenarnya dia sedang berjaya dengan ibadahnya. So lihat, puluhan ayat dalam Quran, bila Allah menyebut ibadah, Allah Ta'ala sebut tentang akhlak. Aqimis salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadikan sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu mencegah perkara fahsyak dan munkar. Artinya dia ada relate dengan akhlak. Demikian juga haji. Allah Ta'ala menyatakan tentang haji, jangan orang tu mencaci cela, memaki hamu, berdebat pada musim haji. Allah Ta'ala sebut tentang puasa, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong dan menjadi saksi palsu, Allah Ta'ala tidak berhajat untuk beri pahala kepadanya disebabkan dia meninggalkan makan dan minum, yakni puasa. Nabi SAW menyebut, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ramai orang puasa tapi tak dapat pahala, dapat lapar dengan dahaga. Ramai yang qiyamul lail tetapi hanya dapat mengantuk siang hari. Nilai akhlak tak ada. Kerana semua ibadat ni saudara, dia merungkaikan ataupun dia seperti obat kepada penyakit akhlak. Daripada sifat kedekut dengan sebab ibadat, kita jadi pemurah. Daripada sebab sombong, sebab ibadat, kita jadi rendah diri, tawaduk. Yang disebut oleh ulama, orang lain berebut untuk berada di pintu kekayaan, pintu pangkat. Ada satu pintu yang kosong, orang tak nak dekat, iaitu pintu tawaduk. Pintu lain semua manusia nak pergi, pintu pangkat, pintu keturunan. Bukan keturunan tu pun mengaku. Semua bersesak-sesak, berasak-rasak pada pintu itu. Tapi tidak ada orang nak duduk dekat pintu tawaduk. Siapa nak duduk pintu tawaduk? Rendah diri. Pintu ini sebenarnya diduduki oleh para Nabi SAW. Kerana itu orang yang berakhlak yang mulia sebenarnya sahaja yang kita katakan orang ini berjaya dalam aturan ibadatnya. Saya teringat satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Mustafa Sibai dalam kitab beliau Akhlaquna al-Ijtimaiyah, akhlak kemasyarakatan kita. Beliau cerita satu kisah yang berlaku kepada Imam Al-Waqidi rahimahullah. Imam Waqidi ni ulama kurung kedua, seorang ulama tafsir. Kalau saudara baca kitab tafsir, mana adalah nama dia Imam Al-Waqidi, Al-Tahaq, As-Sudi, ni yang nama ulama-ulama kurung yang kedua. Sebab satu hari pada musim perayaan, isteri dia kata, bang, kita boleh sabar susah,
Kita boleh sabar kalau tak makan, kita boleh sabar kalau pakai yang buruk. Tapi saya tengok anak-anak pakai baju buruk, rasa nak terputus hati. Boleh tak abang minta tolong siapa-siapa supaya cukupkan perbelanjaan kita, khususnya nak menyambut hari raya. Lalu kata Imam Waqid, tak pula, aku ada 2 orang kawan baik, nanti aku hantar surat. Maka dia cari mana kawan dia agak kaya sikit. Dia ingat kawan dia seorang daripada Hashimi, dia hantar surat, ceritalah masalah supaya dipercukupkan keperluan hari raya dia. Sebab kita tahu sudah sunat hari raya kita mempercukupkan keperluan orang miskin. Zakat ni satu jambatan, tapi bukan ia segalanya. Zakat tu satu jambatan wajib. Seharusnya kita ada jambatan-jambatan lain untuk bantu orang yang tidak kecukupan hari raya. Sebab tidak patut kita seorang seronok, ada orang yang tak seronok, kalangan orang Islam. Maka kata Imam Waqid, aku pun hantar surat minta tolong fulan bin fulan. Maka bila sampai surat aku dibalas dengan letak satu uncang duit 1000 dirham. Terus bantu. Belum sempat aku buka, datang surat daripada kawanku juga cerita benda sama, dia susah. Tak sempat aku buka, aku beri pada dia. Beri pada dia. Dan selepas itu kawan aku ni datang jumpa aku. Dia kata, apa kamu buat dengan duit itu? Aku dengar kamu beri pada orang lain pula. Kamu beri pada orang lain pula. Dia kata, betul. Saya susah, saya hantar surat pada awak. Maka awak beri saya 1000 dirham. Tiba-tiba kawan kita seorang lagi juga susah cerita benda sama, saya beri dia 1000 dirham. Dia kata, sebenarnya aku bila bagi kamu 1000 dirham, itulah duit aku. Aku hantar surat ke kawan kita yang ni, duit yang kamu bagi dia bagi balik ke aku. Besar macam tu, 3. Lihat saudara, dia nama muasat. So cerita ini sampai kepada Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun kata, hebat 3 orang ni, masing-masing fikir saudara dia, tak fikir diri dia, fikir saudaranya. Kena ni duit 1000 dirham tadi yang berpunca dari seorang. Lalu Khalifah Ma'mun berbesar hati bagi mereka 7000 dinar. Maka setiap orang akan dapat sekian dinar, 2000. Maka isteri masing-masing pun dapat. Daripada cerita 1000 dirham jadi 7000 dinar. Kenapa saudara?